Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, berada di rumah masing-masing dalam keadaan berpuasa. Pada hari ini, hari yang ketiga kita berpuasa. Moga-moga Allah terima puasa kita yang 2 hari yang lepas dan juga hari-hari sebelumnya yang tahun lepas dan tahun sebelumnya, dan juga insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita sehingga diberikan keampunan oleh Allah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keinsafan, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. InsyaAllah kita sambung kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Perkara yang membatalkan sembahyang. Kita telah berkata tentang perkara yang pertama yang membatalkan sembahyang ialah berkata-kata walaupun sedikit. Nah, yang kedua perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun bergerak 3 kali. Perbuatan bergerak 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja, tetap dikira membatalkan sembahyang. Seperti 3 langkah. Dia kata macam kita langkah 3 kali. Sebab tu kita nak langkah daripada depan, kita nak turun ke belakang, tak boleh berturut-turut, berhenti. Sekali berhenti, lepas tu sekali berhenti, sekali lagi berhenti. Barulah tak berlaku 3 kali berturut-turut. Pasal walaupun kita langkah banyak kali, tapi jangan berturut-turut. Perkataan di situ ialah berturut-turut. Ini pergerakan besar. Kalau jari tak, jari tak apa sebab dia pergerakan kecil. Kita garu tu pergerakan kecil, tetapi pergerakannya besar. Baik. Sama ada ianya dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota. Maknanya bukan kaki saja bergerak, tangan pun bergerak pun tak boleh juga. Makna dia tangan bergerak, kaki bergerak, atau 2 tangan bergerak, ni kira 2. Pergerakan tangan 2 ni, walaupun kita rasa macam sekali dengan 1, dah ni kira 2 sebab 2 tangan. Atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah barang yang berkata ia Al-Alamah Ibn Hajar, seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lain, jadi 3. Maka batas sembahyang dengan yang tersebut itu. Jadi mengikut pandangan Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar dia kata, kalau bergerak 3 kali termasuk yang sunat. Sebab tu bila kita rokok, kita rokok, yang kita pergi gerak tangan, angkat tangan nak rokok, kita angkat tangan tu bukan sunat. Angkat tangan tu bukan sunat. Masa nak turun rokok, masa nak turun rokok tu bukan sunat. Pergerakan tangan yang sengaja pergi angkat, yang tu dah 2 kali gerak. Dah 2 kali gerak. Mujuk bergeraknya daripada dia berdiri nak pergi rokok itu pergerakan wajib, baru tak dikira. Jadi bahaya. Pasal apa? Pasal dah 2 dah ni. Satu dia terbergerak kaki ke, dia terbergerak kepala ke,
jadi 3. Tapi Ibn Hajar kata kalau yang sunat ni dia tak kira. Yang sunat ni dikira. Yang ni masalah. Yang sunat dikira. Yang wajib saja yang tak dikira. Yang sunat dikira. Okey, yang sunat yang mana? Yang sunat macam kita angkat tangan takbir. Angkat tangan takbir. Bangun daripada tahiyat awal, bangun daripada i'tidal, tu semua sudah angkat tangan. Okey, kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Ini pergerakan ni sunat ni dah ada kira 2 lah. Lepas tu bila kita kata Sami Allahu liman hamidah, yang kepala pun pergi gerak, tangan ni bergerak, batal. Pasal apa batal? Pasal 3 kali gerak. 2 tangan yang sunat, 1 kepala. Kepala yang digerak, kepala ni besar, dia gerak, batal. Sebab yang kepala ni bukan sunat pun, tapi gerak buat apa? Maka batal. Itu dia maksudkan 2 pergerakan yang sunat campur hak lain jadi seperti 3, maka batal sembahyang. Kedatang bab bergerak. So bergerak ni maknanya pastikan tidak berlaku secara berturut-turut, termasuklah pergerakan sunat. Dikira pergerakan sunat sebagai pergerakan. Yang ketiga, kedatangan hadas kecil atau besar. Yang ni makna dia hadas kecil. Tadi kita dah bincang dah apa dia maksud hadas kecil. Maksud dia keluar apa saja daripada 2 jalan. Bersentuhan lelaki dan perempuan. Tu kita tengok balik, ingat balik yang dikatakan berhadas kecil atau berhadas besar. Yang keempat, kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia. Duk tengah semayang, najis kena kita. Kena najis kepada kita. Jadi batal semayang. Kena najis dekat badan ke, kena najis dekat pakaian kita ke, maka batal. Sebab tu bila seorang tu imam, bila dia jadi imam, katakanlah ada najis cicak jatuh di belakang dia, maka orang yang depan bila nampak saja macam tu kena terus ke depan menggantikan imam. Suruh imam tu keluar. Macam mana nak abang kat dia suruh dia keluar? Kita pergi duduk sebelah dia. Kalau imam tu dia mengaji, dia tahu dia ada salah tang mana-mana. Atau contohnya dia tak sedap, darah pacak meleleh belakang betih dia. Kita nampak tu dia penuh jubah dia dengan darah. Dia tak perasan. Kita kena pergi duduk tepi dia pasal dia dah batal. Kalau imam batal, makmum ikut imam yang batal, maka batal sembahyang makmum, batal dengan sembahyang tu imam sekali. Semua batal. Maka sebab tu makmum yang di belakang kena cepat-cepat ambil tugas melucutkan jawatan imam. Imam duk kata pasal apa pula dah ni, duk sebelah aku pula dah. Hang nak jadi imam pula ke apa ke ni? Imam dia kena reti. Dia kena berhenti. Tentu dia ada masalah. Mungkin ada najis di tubuh badan dia. Baik. Yang kelima, syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Lama dia duduk syak. Tadi niat semayang apa? Tadi niat semayang lama syak dia, maka batal semayang.
Yang keenam, syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya, seperti zuhur umpamanya, padahal berkekalan atas syaknya. Syarat sembahyang, dia syak tentang syarat sembahyang dia, fardu ke sunat. Tadi aku belum sebut, aku sebut tadi fardu ke sunat. Yang ketujuh, taradud ia pada apa sembahyang diniatkan, adakah zuhur atau asar umpamanya. Yang ke-8, niat hendak memutus akan sembahyangnya. Niat dia nak putus sembahyang, dia kata nak berhenti sembahyang nak berhenti sembahyang, malas nak sembahyang, dia niat nak berhenti sembahyang, maka batal sembahyang dia. Yang ke-9, digantung hendak memutus akan dia dengan sesuatu. Dia kata kalau postman main rumah lagi, barang dia hantar, jidek ke main hantar tu lah, makna dia postman hantar. Dia kata kalau dia hantar lagi, dia main bagi salam, aku kena berhenti sembahyang. Pasal lagi kalau aku tak berhenti lagi, barang tu dia balik dekat. Dia niat dia duduk tegang sembahyang ni, duduk tegang sembahyang, Allahu Akbar. Dia kata kalau Allah pukul, dia pasal dia pukul 1:30 lagi, jejek main apa, pus laju main apa. Dia pun kata kalau dia main aku berhenti. Dia letak dekat situ, kalau dia main aku berhenti, batal sembahyang. Menggantungkan sesuatu niat. Kalau ataupun dia kata apa sajalah dia gantung pada niat dia. Aku duduk tengah sembahyang ni, duduk tengah sembahyang. Kalau ulang tu mai depan aku berhenti sembahyang. Kalau ulang tu tak mai, aku tak berhenti, batal sembahyang. Maksudnya dia gantung niat. Yang ke-10, mempaling akan sembahyang yang ada ia di dalamnya kepada sembahyang yang lainnya. Dia duduk sembahyang, katalah dia kata aku sembahyang sunat, aku sembahyang maghrib. Lepas tu dia bukan maghrib, silap, Isya. Dia tukar niat duduk tengah jalan. Tukar niat tengah jalan, mana boleh. Ni bukannya Rita bolehlah pusing balik. Kata nak pergi Kuala Lumpur pasal apa, ambil jalan pergi Ustaz. Rita bolehlah patah balik. Niat tak boleh patah balik kena berhenti sembahyang, batal sembahyang tu. Baik. Digantung hendak memutus akan dia dengan sesuatu, mempaling. Yang 11, mengejar ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja, seperti sujud ia dahulu. Dia buat rukun fi'li yang bukan pada tempatnya. Dia sembahyang, dia rokok, lepas tu dia duduk antara dua sujud, lepas tu baru dia sujud. Ataupun dia sujud lepas baca Fatihah, dia terus sujud, lepas tu baru dia rokok. Maka dia sujud dulu sebelum rokok, tak ada pasal-pasal, kecuali lah sujud sejadah. Sujud sejadah tak apalah. Ni tak ada pasal-pasal, dia pergi sujud, maka batal sembahyang dia. Tu dia buat rukun fi'li. Rukun sembahyang ni ada terbahagi pada 3. Pertama, rukun kata-kata, iaitu macam Fatihah, macam tahiyat, tu rukun kata-kata. Yang kedua, rukun hati, rukun qalbi, yang ni niat. Yang ketiga, rukun fi'li, rokok, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, yang tu perbuatan.
Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa berpalingnya daripada rukuk, daripada panjang. Jadi maknanya dia menghadap kiblat, lepas tu dada dia ni macam mana dia paling tak arah kiblat. Dia kena berotuh orang ke apa, dia paling belah lain. Lama masa paling tu. Lebih kurang macam rokok, maknanya dia 3 kali tasbih. Batal. Pasal dada dia berpaling daripada arah kiblat. Yang ke-13, memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengah berdiri. Batal lah sembahyang dia. 14, terbuka aurat. Bermula yang muktamadnya jika membuka akan dia oleh orang lain, oleh yang lain daripada angin, maka batas sembahyangnya semata-mata. Kalau angin yang membukanya tak sengaja angin mai, dia cepat-cepat dia tutup, tak batal. Tapi kalau yang buka tu bukan angin, dia sendiri buka atau orang lain yang buka, maka batal sembahyangnya. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera dan tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batas sembahyangnya. Pastikan bergerak tutup aurat kita tu yang terbuka tu jangan lebih pada 3 kali. Jangan lebih pada 3 kali. Jadi kalau angin yang membuka aurat kita, maka tidak batal. Tapi kalau yang lain daripada angin, kucing ke, orang ke, kita sendiri ke, bukan angin, maka batal. Anak ke main selok kain kita ke, batal. 15, mengejar akan sesuatu yang membatal ia akan puasanya. Masa tengah sembahyang, dia buat benda yang membatalkan puasa. Apa dia benda yang membatalkan puasa? Minum, makan, batal lah puasa. Keluar yang mani, membatalkan puasa. Memuntahkan, apa saja yang membatalkan puasa, dia buat waktu sembahyang. Sebab tengah sembahyang dia haram, dia macam puasa, dia tak boleh makan, tak boleh minum. Yang ke-16, melebihi akan rukun fi'li dengan sengajanya. Buat rukun fi'li melebih-lebih, rokok melebih-lebih rokok. Yang ke-17, berdehem-dehem atau tertawa atau menangis atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung jika zahir 2 huruf pada sekalian itu. Berdehem ni kalau dia berdehem melebih-lebih, lebih pada 2 huruf. Tu sengaja. Kalau dia nak betulkan suara dia, tak baca pun tak boleh keluar, tak apa nak elok baca lagi, tak kena rukun tajwidnya, tak batal pula sembahyang. Pasal Fatihah salah satu daripada rukun sembahyang. Dia perbetul sikit saja, tak apa. Tapi kalau macam ada makna lah pula, atau dia ketawa, senyum tak apa, dia tersenyum, senyum tengok anak tu hak umur 1 tahun 2 tahun ke, duk mai buat macam-macam passion dia punya, duk mai pakai kain, pakai batik ke, duk pakai kepiah sengit sana dengan pakai pampers. Kita pun nak ketawa, nak tergelak. Kalau gelak betul, gelak dia beza dengan senyum. Kita duk tahan, kita senyum ya, senyum. Senyum tak apa. Jangan
Tengok mula naik kita pun duk seronok. Dan kita pun dah mula tak tahan dah, kita ketawa. Ketawa batal. Atau menangis. Nangis ni teriak sampai keluar. Batal. Atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung jika zahir dua huruf pada sekalian. Tu maknanya sampai keluar. Ni semua ni benda ketawa sampai keluar. Batal. Berdehem keluar sampai keluar udara mulut hidung. Macam tu juga menangis teresak-esak sampai keluar pada mulut dan hidung. Maknanya dia keluar angin. Yang 18, memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun tu pendek, yang pi panjang-panjang pasal apa? Duduk antara dua sujud pendek saja, dia duduk dia lama. Duduk dia rokok, dia sujud. Rukun yang pendek, i'tidal. Rukun yang pendek jangan dipanjang-panjangkan. Yang ke-20, mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Yang fardu dia kata sunat. Janganlah yang fardu i'tidal dia kata sunat, yang sujud dia kata sunat. Tak bolehlah. Batal lah sembahyang dia. Sembahyang raya nanti tak tahulah kita ni sembahyang raya di masjid ke sembahyang raya di rumah. Kalau di rumah tu imam kat rumah tu mungkin jarang jadi imam sembahyang raya atau tak pernah jadi imam sembahyang raya. Kalau pada hari raya tu dia jadi tu imam, dia pun sembahyang lagi kita nak takbir rakaat pertama lepas takbiratul ihram 7 kali punya. Bagus duk pesan, lah dia terlupa. Dia pun Allahu Akbar, terus baca Fatihah. Makmum kat belakang kata, hai, tadi dia kata kena 7 kali. Pak dia ni pun, pak hang ni pasal apa pula dah. Hak yang makmum belakang komplain dalam hati lah, tak komplain mulut. Jangan ada siapa anak pula pergi kata subhanallah. Bila anak kata subhanallah, mula gelabah tu imam baru ni depan. Tu imam ni pun, aku terlupa dah takbir tadi. Dia pun takbir. Sebab dia dah baca Fatihah dah. Dia patah balik Allahu Akbar. Batal lah sembahyang dia. Sekali dengan makmum batal. Pasal apa? Pasal takbir 7 kali itu sunat saja. Tapi bila dah didahului dengan rukun, iaitu dah baca Fatihah, tak boleh patah balik dah. Tu kita kena faham. Macam juga maknanya orang yang dia bangkit daripada sujud, dia bangkit dah pada sujud pada rakaat yang kedua, dia tak baca tahiyat awal. Dia bangkit Allahu Akbar. Dia pun tak nampak tu imam. Tu imam berhenti tahiyat awal, dia berdiri. Dia dah berdiri. Kalau dia dah berdiri, janganlah turun balik. Bila tengok tu imam baca tahiyat awal, dia pun turun balik duduk tahiyat awal. Tak boleh dah. Pasal dia dah berdiri, dia tunggulah tu imam. Jangan dia dahului 2 kali saja rukun fi'li. 2 rukun fi'li. Tak apalah, dia berdiri tak apa. Jangan dia pergi rokok pula atau dia pergi duduk pula. Tak payah, dah berdiri elok dah, tak apa. Macam tu juga bila kita nak tegur tu imam. Bila tu imam tak baca tahiyat awal, dia dah berdiri elok dah, maka tak payahlah kita nak suruh dia duduk juga baca tahiyat awal. Kita ikutlah saja dia kerana tahiyat awal itu sunat, bukan rukun. Okey, baik.
Yang ke-20, murtad. Murtad batal lah sembahyang sekali dengan Islam kita batal. Bukan takat sembahyang. Islam, agama tu batal. Habis luruh semua. Apa yang ada tu habis luruh. Jadi lebat wa'iyadzabillah, kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu Zuhur dan Asar dan Maghrib, Isya dan Subuh. Sembahyang lah 5 waktu. Ni orang panggil minaji nabi darurah. Benda yang patut tak tahu. Tak patut dia tak tahu. Kalau orang Islam, dia mesti tahu sembahyang 5 waktu. Mailah siapa ajak kita, dia kata sembahyang 3 waktu saja, maka dia tu sesat. Habaqlah hang balik Azhar ke, hang balik Madinah ke, hang balik Morocco ke, hang siapa pun bosak apa-apa di terban besar mana pun, jubah panjang mana pun, muka berseri-seri orang soleh, tak kira. Bila hang habaq kata sembahyang 3 waktu, hang sesat. Yang tu kita kena letak. Bila dia mai habaq sembahyang pakai niat, maka dia adalah sesat. Ingat, kita sembahyang ada 5 waktu. Hang wali ke, hang sama wali ke, hang kena sembahyang 5 waktu. 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Jangan duk kata dia makam dia tinggi, dia tak sembahyang pun tak apa sebab makam dia tinggi, dia tu sahabat wali. Hang tak usah duk mohong. Tak sembahyang 5 waktu, dia sahabat setan. Hang tak usah duk sebut kata dia sahabat wali. Jangan kata sahabat wali, sahabat setan. Ni kita kena faham betul-betul. Ingat, siapa pun mai ajak kita berguru dengan siapa pun, sembahyang 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Bermula waktu Zuhur, iaitu daripada gelincir matahari daripada pertengahan langit pada penglihatan mata, dan habis waktunya dengan jadi bayang-bayang suatu itu seumpama, iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rambang. Ini kalau cara dululah, orang dulu dia tengok waktu Zuhur, dia pakai pakai bayang-bayang. Waalaikumsalam saudara Aida. Betul. Baik. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya pagi ini. Dan daripadanya awal waktu asar dan berkekalan ia hingga jatuh matahari sekaliannya, maka habislah waktu asar. Dan daripadanya awal waktu maghrib dan berkekalan ia hingga hilang syafaq yang merah sebelah matahari jatuh, maka daripadanya habislah waktu maghrib, iaitu awal waktu isya. Dan berkekalan ia hingga naik fajar shadiq, iaitu awannya putih yang melintang langit sebelah matahari dan akhirnya merah. Dan daripada awal waktu subuh dan berkekalan ia hingga naik sedikit matahari dan habislah waktu subuh. Lah ni tak payahlah kita tengok langit dah. Tengok jadual waktu yang diedarkan oleh Jabatan Mufti Negeri masing-masing. InsyaAllah mereka dah buat kajian dan kiraan yang cukup tepat, dan kita bolehlah taklid dengan mereka. Sebab mereka lebih tahu. Malah kalau kita ni kadang-kadang hujan pula, bayang-bayang pun nak tengok tak reti. Dengan hujan lah pula, langit mendung, nak tengok matahari tak nampak, macam mana nak tentu. Maka kita tengok jadual waktu, tengok jam. Jam kena betul lah. Kena jam tak betul, tengok jadual waktu pun tak betul lah jadi dia. Tengok pukul 1, buka puasa 7.28. Betul lah. Tapi jam kita tu cepat sejam. Buka puasa awal jawab dia. Baik. Bang dan qamat. Kita nantilah kita sambung bab bang dan qamat ni. Baik.
ada apa soalan ke? Saya tengok ni tak ada apa-apa soalan. Jadi saya ulanglah balik apa yang kita belajar pada pagi ini, iaitu berkenaan membatalkan sembahyang. Kita cerita batal sembahyang kalau cakap dengan sengaja. Cakap dengan sengaja, buat bergerak lebih pada 3 kali, kita mai waktu sembahyang tu hadas kecil, maknanya kentut atau keluar air kencing daripada tubuh kita, keluar darah, semua tu batal sembahyang. Batal sembahyang pasal dia batal ayat sembahyang. Kemudian kena najis pada pakaian kita, pada tempat sembahyang kita, pada tubuh kita, batal sembahyang. Sebab kena najis. Kemudian kita syak niat, ataupun kita pasang niat tak betul, ataupun kita gantung niat kita ketika kita nak berubah-ubah. Contohnya lah, kita rokok duit 50 jatuh. Jatuh kipas angin pula punya bagus, punya kuat, duit duk terbang plak. Kemudian kita baca doa kunut pula, kena kunut pula, kunut panjang pula dah, kunut COVID-19, duk minta tolak bala lah apalah semua, kita duk perhati duit not 50 100 duk terbang, duk perak sekali dia terbang nanya, kita pun kata kalau aku turun sekali aku nak ambil duit tu, aku nak capai terus. Kita turun sujud, tak dan sujud, kita ambil dulu duit tu, maka batal sembahyang kita. Pasal apa? Dah berubah niat. Daripada niat nak turun sujud, niat turun ambil duit. Jadi buat baik. Jadi itulah antara yang kita baca, benda-benda yang membatalkan sembahyang. Juga kita baca tadi tentang perkara yang membatalkan sembahyang, dada kita tak menghadap kiblat. Kemudian kita makan, minum, ketawa, menangis teresak-esak, berdehem lebih-lebih dan sebagainya, maka semua itu membatalkan sembahyang. InsyaAllah nanti kita akan sambung bab qamat, bang, azan dan qamat. Orang tua-tua kita panggil bang, bang dan qamat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh PM saya. Selamat berpuasa. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.